بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di dalam majlis ilmu, di dalam pengajian mingguan kita bagi membicarakan soal berkaitan dengan fiqh muamalat daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita semua di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lalu kita membicarakan topik berkaitan dengan masih di bawah tajuk rukun dan syarat rundingan. Kita dah bicarakan rukun yang ketiga, iaitu perkara yang dirunding serta syarat-syaratnya. Kita dah sebut syarat yang pertama tapi belum habis. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi syarat-syarat bagi rukun yang ketiga, iaitu perkara yang dirunding pada muka surat 246. Surat 246, iaitu pada jika perkara yang dirundingkan ialah hak Allah. Perenggan yang kedua itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Berkata Tuan Pengarang, jika perkara yang dirundingkan ialah hak Allah, contohnya jika berzina berunding untuk membayar sejumlah wang dengan syarat kesalahannya tidak dihadapkan ke mahkamah supaya tidak dikenakan hukuman, rundingan ini tidak sah. Jadi sebelum ini kita sebut tentang bab berkaitan dengan qisas, di mana suatu hadis yang menceritakan tentang anak perempuan kepada Anas bin Nadhr, iaitu Rubai' yang telah mencederakan seorang anak gadis sehingga patah giginya. Lalu datang mereka bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menghakimi perkara tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa orang Rubai' perlu diqisas. Lalu Anas bin Nadhr bersumpah. Maka pada akhirnya keluarga kepada anak gadis tadi bersetuju untuk memaafkan Rubai' dan digantikan dengan diat ataupun ganti rugi. Sebab kita faham bahawa qisas ini adalah hak bagi waliyud dam, iaitu wali kepada mangsa yang dibunuh ataupun yang dicederakan. Maka itu adalah hak dia, sama ada dia nak memaafkan ataupun tidak. Maka boleh dibuat rundingan. Adapun jika melibatkan rundingan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, contohnya seorang yang berzina yang sabit
dengan saksi yang cukup ataupun bukti yang cukup. Cukup 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan perbuatan berzinanya, ataupun ada bukti lain seperti mana seorang wanita yang belum berkahwin lalu mengandung. Jadi wanita yang belum berkahwin mustahil baginya mengandung. Tiba-tiba dia mengandung dan terbukti bahawa tidak ada seorang pun yang merogolnya, maka di situ menunjukkan bahawa dia berzina. Sabit, kita kata jenayah zinanya itu. Lalu dia berunding, membuat rundingan dengan kita kata pihak mahkamah untuk menggugurkan hukuman had ke atasnya. Jadi orang, wanita ataupun lelaki yang belum berkahwin lalu mereka ini berzina, Allah sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina maupun lelaki yang berzina, maka hendaklah mereka ini disebat setiap daripada mereka itu 100 kali sebatan. Dalam Al-Quran Allah sebut az-zaniyatu waz-zani. Kenapa Allah tak sebut az-zani waz-zaniyah? Allah mulakan dengan perempuan baru lelaki. Tapi kalau dalam ayat mencuri, Allah sebut was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri wanita. Kenapa tak sama? Ayat zina mula dengan perempuan dulu, ayat curi mula dengan lelaki. Kata para ulama, kerana perbuatan mencuri kebiasaannya dilakukan oleh kaum lelaki. Wanita ni jarang, ada tapi jarang. Maka Allah mulakan dengan menyebut kaum lelaki. Adapun zina kenapa disebut terlebih dahulu wanita? Kerana wanita kebiasaannya menjadi punca kepada berlakunya zina, dengan sebab tidak menutup aurat, dengan sebab mendedahkan auratnya kepada lelaki ajnabi, berpakaian seksi dan seumpamanya. Maka dia menjadi punca kebanyakannya bermulanya zina itu disebabkan oleh wanita. Ada juga yang disebabkan oleh lelaki, tetapi kebiasaan, maka disebutkan wanita di hadapan. Maka mereka yang berzina, lalu dia nak minta buat rundingan supaya digugurkan hukuman had tadi, sebatan tadi, dengan dibayar sejumlah harta ataupun ganti rugi. Boleh tak? Maka rundingan yang melibatkan hak Allah, yang mana zina ini termasuk di dalam jenayah hudud, maka tidak sah rundingan tersebut. Maka tak boleh. Haram perbuatan tersebut dan tidak sah rundingan, tak boleh. Kita nak membeli hak Allah dengan ganti rugi, maka tak boleh. Hak yang melibatkan manusia, contoh qisas ataupun ta'zir, maka boleh. Sebab ta'zir ini adalah hak waliul amr, hak bagi mana pemimpin dalam menetapkan hukuman bagi jenayah-jenayah yang tidak ada ditetapkan oleh syarak akan hukumannya. Contohnya rasuah. Kita tahu bahawa rasuah itu adalah dosa besar. Nabi sebut la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang meminta rasuah. Maka tetapi tidak ada satu pun hukuman yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis terhadap orang yang melakukan rasuah. Maka dia termasuk dalam jenayah ta'zir. Begitu juga dengan orang yang memakan riba. Tidak ada hukuman yang disediakan bagi mereka ini di dunia lah, maknanya di dunia tak ada hukuman yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka pemimpin boleh menjatuhkan hukuman kepada mereka ini yang dinamakan sebagai ta'zir, hak bagi waliul amr. Begitu juga dengan qisas, dia merupakan hak waliul dam, hak wali waris kepada orang yang dibunuh ataupun yang dicederakan. Maka boleh dilakukan rundingan bila mana mereka ini bersetuju. Adapun hak Allah, iaitu hudud, seperti mana jenayah zina, seperti mana jenayah curi, seperti mana jenayah rompak, seperti mana jenayah riddah, iaitu murtad, juga jenayah ta'zir, qadhaf. Qadhaf ni menuduh seorang wanita ataupun lelaki yang baik berzina tanpa ada bukti. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Allah sebut mereka yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang baik
dengan tuduhan zina, kemudian mereka tidak berjaya, akan tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang adil, maka hendaklah mereka ini disebat sebanyak 80 kali sebatan, dan janganlah kamu menerima penyaksian mereka selama-lamanya. Maka tak boleh jadi saksi lah. Kalau ada seorang ayah itu yang pernah menuduh seorang wanita berzina, qazaf, maka dia tidak boleh menjadi saksi. Tidak boleh menjadi saksi. Mana kalau orang minta, contoh ada AJK masjid yang pernah buat benda ini, qazaf, lalu diminta menjadi saksi perkahwinan, boleh tak? Tak boleh. Allah sebut wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tak boleh menerima penyaksiannya selama-lamanya, kerana dia termasuk dalam jenayah hudud. Jadi jenayah-jenayah hudud ini tak boleh kita nak melakukan rundingan, tidak sah, bahkan haram hukumnya. Maka laksanakan hukum Allah itu tetap juga mesti ditunaikan dan dilaksanakan. Itu bagi pimpinan yang melaksanakan hukuman ataupun undang-undang Allah. Jadi hari ini susah kita nak cari negara-negara yang melaksanakan hukuman hudud, dengan sebab ada, kita kata mungkin ada sebab-sebab yang kita kata tak dapat dilaksanakan, ataupun mungkin dengan sebab pemimpin itu sendiri tidak mahu melaksanakannya. Wallahu a'lam. Kita tak tahu apa punca dia. Apapun hak Allah tak boleh dilakukan rundingan. Kita nak minta terlepas daripada hukuman hudud itu tak boleh, tak sah rundingan tersebut. Ini kerana hukuman hudud adalah hak Allah dan tidak boleh digantikan dengan hak lain. Jadi hudud ini adalah hak Allah, suatu ketetapan yang tak boleh diubah, tak boleh dikurangkan dan tak boleh ditambah. 100 lah. Kalau Allah kata sebat orang yang berzina 100 kali, maka 100 kali. Tak boleh kita kata tak apa kot, mungkin dia dah bertaubat, kita sebat 50 je. Tak boleh. Haram hukumnya, berdosa. Kerana hukuman hudud ini, jumlah itu adalah benda yang tauqif, benda yang tak boleh dah kita ubah, benda yang thabat, tetap. Macam bilangan sembahyang fardu, solat subuh 2 rakaat lah. Tak boleh kita nak kata tiba nak rajin nak buat 3 ke, nak buat 4. Zuhur kalau bagi yang bukan musafir 4 lah. Bagi yang musafir, bagi ada pilihan. Maka bilangan-bilangan ini adalah benda yang tidak ada illah. Tak boleh, illah ni faham tak? Maknanya tak boleh kita nak sandarkan kepada asbab. Kalau arak, kita tahu pengharaman arak itu disebabkan dia memabukkan. Banyak hukum hakam yang terbina di atas illah. Illah ni maknanya sebab kenapa diharamkan perkara tersebut. Daging khinzir diharamkan kerana yang pertama dia najis, yang kedua kerana ada mudarat pada perkara tersebut. Jadi itu adalah illah, sebab. Tetapi berkaitan dengan kita kata jumlah hukuman tadi yang telah ditetapkan hudud itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah jumlah yang tak boleh diubah, sama ada dikurangkan ataupun kita nak tambah. Tapi kalau kita nak buat hudud, dalam masa sama kita nak tambah hukuman takzir ke atas hudud itu tak ada masalah. Kerana pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya. Yang mana pada zaman Rasulullah, orang yang minum arak, yang sabit di dalam hadis yang sahih bahawa orang itu hendaklah disebat sebanyak 40 kali. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar meneruskan dengan jumlah yang sama 40 kali. Sampai pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, berluasa orang-orang yang minum arak. Maka dia melihat bahawa 40 kali itu, sebatan itu, hudud tadi. Sebab hudud ini bukan untuk menyeksa, bukan untuk menghukum, dia adalah untuk mendidik. Jadi dia melihat bahawa 40 kali itu tak menakutkan orang pada waktu itu. Sebab sebatan dalam Islam bukan sama macam sebatan yang kita tengok kat penjara tu, sampai pecah habis isi kulit dan sebagainya. Tak, Islam ini sebat dia bukan untuk menyakitkan, hanya sekadar untuk mendidik, memberi dia rasa malu supaya tak mengulangi perbuatan tersebut. Sebab itu ada cara sebat dia. Pegang tadi tak boleh kita hayun sekuat-kuat sesuka hati kita. Alat yang digunakan sebat pula bagaimana?
Cara dia tangan tadi, kalau diajarkan cara dia, iaitu tak boleh dibukakan, mesti dikepitkan sini. Macam tu je kita sebat. Jadi dia tak menyakitkan. Bila tak menyakitkan, Sayyidina Umar melihat bahawa peminum-peminum arak ini mereka tak sedar, dan jumlah tadi tak dapat mendidik mereka. Mungkin mereka ni orang-orang yang degil. Lalu Sayyidina Umar melakukan takzir sebanyak 40 kali, hudud 40 kali, dan ditambah dengan takzir 40 kali menjadi 80 kali. Maka jangan kita katakan 80 kali itu adalah hukuman hudud, tak. Yang hudud hanya 40, dan 40 tambahan itu adalah hukuman takzir, disebabkan keadaan pada waktu itu kita kata berleluasanya peminum arak menyebabkan Sayyidina Umar berijtihad seperti itu. Maka tak ada masalah, itu boleh. Adapun kita nak tambah, memang kita kata ni hudud, kita nak buat contoh sebab 100 kali, tak jadi ni 1000 kali kita kata, maka tidak dibenarkan. Ini berkaitan dengan hudud. Selain itu, rundingan untuk menggugurkan hukuman hudud berarti berunding untuk menghalalkan yang haram, dan ini tidak dibenarkan. Kalaulah kita kata rundingan dibolehkan dalam perkara hukuman hudud, ini bermakna kalau kita buat juga, bermakna kita nak menghalalkan apa yang haram. Zina itu hukumnya haram, perlu dihukum, dilaksanakan hukuman dengan hukuman Islam. Maka bila dilakukan rundingan, maka pada waktu itu ibarat kita menghalalkan perbuatan zina itu dengan rundingan tadi, dengan ganti rugi. Hari ini ya berlaku macam tu. Orang yang minum arak, orang yang melakukan rasuah, riba dan sebagainya, orang yang mencuri dan sebagainya, dia tak dipotong tangan, tetapi digantikan dengan denda, bayaran dan sebagainya. Maka sebenarnya itu bukanlah hukum Islam. Maka orang yang dikenakan hukuman ini sebenarnya tidak gugur dosa tersebut, melainkan dia kena bertaubat dengan taubatan nasuha, dan kita serahkan urusan ini kepada Allah. Allah nak ampun ataupun tidak. Sebab orang yang melakukan jenayah hudud, sekiranya dia tak dilaksanakan dengan hukuman Islam, sebenarnya belum lagi gugur, kita kata, dosa tersebut. Mungkin dia boleh dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, ataupun Allah boleh mengampunkan dosa tersebut, kerana Allah itu kita tahu Maha Pengampun. Seperti mana kisah seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang dahaga, dengan asbab tersebut dia dimasukkan ke dalam syurga. Sedangkan dia seorang pelacur, sepatutnya memang kita kenal pelacur ini memang sudah berzina, patutnya dikenakan hukuman hudud dan sebagainya. Tetapi Allah itu Maha Pengampun, maka urusan dosa balasan akhirat itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebagai manusia tak boleh masuk campur, tak boleh masuk campur akan hal tersebut. Cuma kita kata, kalau kita kata rundingan dibenarkan dalam perkara hudud, bermakna kita nak menggugurkan hukum Allah, bermakna kita nak menghalalkan apa yang haram. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut di dalam kitab beliau Al-Halal wal Haram fil Islam, dia kata seseorang yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan apa yang halal sama seperti syirik. Berat ni, syirik kita tahu bahawa perkara yang merosakkan akidah, perkara yang menggugurkan iman. Kenapa disamakan dengan syirik? Kerana hukum atau kuasa meletakkan halal dan haram itu milik Allah. Allah je yang boleh halalkan dan haramkan sesuatu. Nabi Muhammad SAW, semulia-mulia makhluk, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, pun tidak ada hak untuk nak menghalalkan sesuatu maupun mengharamkan sesuatu. Apa yang dihalalkan ataupun diharamkan oleh Nabi, semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah beliau, baginda Nabi SAW ini, bercakap sesuatu itu datang daripada hawa nafsunya, melainkan apa sahaja yang dituturkan, yang dilakukan oleh baginda Nabi, semuanya adalah perkara yang telah diwahyukan Allah kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu disamakan dengan syirik. Kita tiba-tiba nak haramkan benda yang Allah halal,
Contoh daging lembu yang disembelih dengan cara yang syarak, maka halal juga. Tapi kita kata tak boleh, haram ni, haram makan daging tersebut. Sebab itu kena berhati-hati di dalam bergurau perkara yang halal dan haram. Kita nak bergurau, contoh kita kata air mineral ni aku minum ni arak ni, kita kata kita nak bergurau saja dengan kawan dan sebagainya, jangan minum tu arak, padahal tu air kosong, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Kerana kita takut bergurau akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu kita takut jatuh kepada syirik. Nak bergurau, guraulah benda-benda dunia, jangan bergurau berkaitan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masa PKP, kita tengok bila hari raya Aidiladha, ramai kita kata khotib-khotib daripada kalangan ahli keluarga sendiri. Sebab apa? Solat di rumah dan sebagainya, dibaca khutbah di rumah. Benda yang baik, benda yang bagus. Cuma ada yang ketika berkhutbah tadi nak pegang sunnah Nabi, Nabi pegang pedang, tongkat, kita kata hari ni kita ganti. Ada yang pegang tongkat, okeylah. Pedang tak apalah kalau ada, dengan senapangnya, dengan batang kita kata langsirnya dan sebagainya. Kita takut perbuatan tersebut membawa kepada makna mempermainkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan perkara ini ditegur oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, kata elakkan. Memang kadang-kadang niat kita benda yang baik, cuma tak ada, mungkin tak ada tongkat, tak ada pedang. Kita tengok, ini batang penyapu pun jadilah, cabut. Isteri punya batang penyapu, kita pun buat tongkat. Dah tak ada, tak payah pegang. Sebab benda ini hanya sunat. Jangan kita nak buat benda yang sunat, akhirnya membawa kepada kita mempermainkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kena berhati-hati. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, mereka berkata, Ya Rasulullah, iqdi bainana bi kitabillah. Faqama khasmuhu faqala sadaq, iqdi bainana bi kitabillah. Wa fi riwayatin wa'dhin li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul. Faqala al-a'rabi, inna bani kana asifan ala hadha fazana bimra'atihi. Faqalu li ala banika rajmu fafadaitu al-bani minhu bimi'atin min al-ghanam wa walidah. Thumma sa'altu ahla al-ilmi faqalu innama ala banika juldu mi'ah wa taghribu 'am. فقال فرد عليك وعلى بنيك جلد 100 وتغرب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فغدو على امرأتي هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجما. Maksudnya, suatu ketika seorang Arab Badui datang dan berkata, wahai Rasulullah, hukumlah kami mengikut kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lawannya bangun dan berkata, benar, hukumlah kami mengikut kitab Allah. Dalam riwayat lain disebut, izinkan aku bercakap. Lalu Rasulullah SAW bersabda, silakanlah. Orang Arab itu berkata, anak lelaki aku bekerja dengan orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya. Mereka berkata kepada aku, anak lelaki kamu perlu direjam. Lalu saya menebus anak aku dengan membayar 100 ekor kambing dan seorang hamba wanita. Selepas itu aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka menjawab, anak lelakimu perlu dikenakan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Lalu Nabi SAW bersabda, aku akan hukummu berdasarkan kitab Allah. Tentang tentang hamba perempuan dan kambing tadi, ia akan dikembalikan kepadamu. Anak lelakimu akan dikenakan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Engkau wahai Unais, sabda baginda ini ditujukan kepada seorang lelaki, pergilah kepada wanita ini dan rejamlah dia. Lantas Unais pergi mendapatkan wanita itu dan merejamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini nak menceritakan tentang tidak bolehnya ataupun tidak sahnya rundingan, yang mana
Datang seorang lelaki Arab Badui. Dia tahu bahawa makna benda ni dah berlaku, perzinaan tu telah berlaku oleh anaknya dan juga isteri tuan dia. Jadi anak pada Arab Badui ni dia bekerja dengan majikan dia seorang lelaki. Lalu dia telah berzina dengan isteri kepada majikannya. Lalu benda ni sabitlah kantoi, kita kata. Lalu datanglah Arab Badui tadi, ayah kepada lelaki tersebut. Lelaki ni belum berkahwin lah. Jadi isteri tadi kepada majikan confirm bila nama isteri, kita kata dah berkahwin. Datang pada Nabi, minta pada Nabi SAW untuk menghakimi mereka dengan hukum Allah SWT. Bi kitabillah ni maknanya hukum Allah, iaitu hudud. Lalu masa berlakunya persoalan, lelaki Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, adalah di kalangan para sahabat yang mencelah, yang mengatakan bahawa anak kamu perlu disebat sebanyak 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Memang itu adalah hukum bagi lelaki yang berzina ataupun wanita yang berzina dalam keadaan mereka belum berkahwin, iaitu disebat berdasarkan ayat Al-Quran 100 kali yang saya baca awal tadi, dan dibuang negeri itu berdasarkan hadis, itu dipanggil taghribul am, dibuang negeri selama setahun. Kalau dia duduk di kita kata selama berzina ikut hukum Islam, dia disebat 100 kali, disaksikan oleh orang-orang yang beriman di khalayak ramai. Dan sebatan dia tadi bukan macam kita kata hari ni. Hari ni kalau di penjara, dibogelkan. Salah itu dalam Islam, kerana kita mendedahkan benda yang haram untuk dipandang oleh orang lain. Dalam Islam dia tutup aurat macam biasa, pakaian tadi elok, dan disebat di bahagian kita kata bahagian kita kata belakang ini. Dia bukan bahagian kita kata punggung tadi. Itu hukuman Islam. Dia bukan untuk mencederakan. Jadi sebat 100 kali dan buang negeri selepas itu selama setahun. Itu hukuman hudud. Lalu Arab Badui tadi bila dengar macam tu, mungkin dia orang yang kaya, orang yang ada kedudukan, malulah dia kalau anak dia kena sebat hadapan orang lain. Orang tahu ini anak si fulan telah berzina. Tapi itu kalau berlaku dalam masyarakat kita. Kita ni bila macam tu dia jadi buah mulut. Tapi orang dulu-dulu bila dah habis hukuman, dah benda itu settle, jangan lagi disebut-sebut. Tapi kita di Malaysia berbeza hari ini. Berlakunya benda-benda yang aib kan, maka aib tersebut kekal dah sehingga orang itu mati. Itu yang menyedihkan. Kalau orang itu bekas penjenayah, bekas banduan dan sebagainya, keluar daripada penjara, dah bertaubat, masyarakat kita hari ini dia akan menghukum kalau tersebut, diungkit-ungkit sehinggalah orang itu mati. Menyebabkan orang yang penjenayah tadi yang nak bertaubat, nak berubah, tak jadi berubah. Sebab apa? Masyarakat memandangnya dengan pandangan yang seram. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, ketika mana hukuman sebatan itu dijalankan, hendaklah disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang beriman ini selepas menyaksikan, dia takkan buka mulut, dia takkan sebarkan aib. Tapi kalau yang tengok sekali ada orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, maka dia akan menyebarkan berita tersebut. Dia akan mengaibkan orang yang dihukum tersebut. Sebab tu Islam ini cantik dan dia susun. Jadi bila dia Arab Badui tadi, bila diputuskan anaknya nak disebat dan dibuang daerah dan negeri selama setahun, maka dia pun membuat rundingan dengan membayar 100 ekor kambing dan juga membebaskan seorang hamba. Dia mungkin dia tak tahu hukum lagi. Mungkin dia berpendapat bahawa perkara ini boleh dirundingkan. Lalu dia bertanya kepada ahli ilmu, mana orang-orang yang alim pada zaman itu kepada kalangan orang Islam, bukan di kalangan sahabat. Maka mereka tetap mengatakan anak lelakimu mesti juga disebat 100 kali dan dibuang negeri. Lalu dia pun bila dah macam tu, tak puas hati juga, cerita pada Nabi. Nabi pun cakap macam tu juga. Nabi kata 100 ekor kambing dan wanita tadi, hamba wanita, akan dipulangkan kepada kamu. Maknanya tak boleh rundingan tersebut, tidak sah. Bila tidak sah, ibarat macam tak berlaku apa-apa akad. Bila macam tu, hendaklah dipulangkan kembali. Dan anakmu hendaklah disebat 100 kali dan dibuang daerah. Mana Nabi kata kena sebat dan dibuang daerah. Yang kamu dah bayar 100 ekor
kambing dan juga hamba wanita tadi akan diberi kembali kepada kamu. Maknanya tak boleh rundingan dengan bayaran tersebut. Dan Nabi suruh kepada Unais, iaitu seorang sahabat, seorang lelaki, pergi kepada wanita tadi, iaitu isteri kepada majikan yang berzina tadi, kerana dia telah berkahwin. Dan orang berkahwin berzina hukumannya berbeza dengan orang yang belum berkahwin. Yang dah berkahwin maka hendaklah direjam. Memintakan Unais pergi untuk bertemu dengan wanita tadi dan merejamnya, maka Unais pun pergi dan melaksanakan perintah Nabi SAW. Maka wanita itu pun direjam. Maka bila dah direjam di dunia, di akhirat tak ada dah dosa lah, sebab dah dilaksanakan hukuman tersebut di dunia hudud tadi. Sebab itu pada zaman Nabi kita tengok banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang yang melakukan jenayah hudud, mereka sendiri datang bertemu dengan Nabi. Tak tunggu sabit kesalahan tadi dengan saksi dan sebagainya. Mereka sendiri datang bertemu dengan Nabi kerana merasa bersalah mereka melakukan dosa tadi sebagai suatu penyesalan. Seperti mana hadis yang menceritakan tentang Ma'iz, seorang lelaki yang telah berzina, lalu datang bertemu dengan Nabi, meminta supaya Nabi menghukumnya dengan hukuman Allah, lalu dia direjam. Begitu juga dengan seorang wanita yang berzina lalu mengandung, dan dia datang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan dia mengandung, minta Nabi laksanakan hukuman hudud ke atasnya, rejam, sebab dia dah berkahwin. Lalu Nabi kata, engkau tunggu sehingga engkau melahirkan anak. Lalu dia pun kembali ke tempat dia, lahirkan anak, bawa anak kecil tadi, datang pula jumpa Nabi, minta supaya Nabi laksanakan hukuman hudud tadi, rejam tadi. Nabi kata, kalau aku rejam kamu pada waktu ini, maka siapa yang akan menyusukan anak ini? Dia pun kembali ke tempat dia, tunggu hingga anak ini putus tempoh menyusu, datang kembali jumpa Nabi, barulah Nabi melaksanakan hukuman rejam. Itu pun atas pilihan dia. Hebat tak orang dulu-dulu? Hebat. Kita hari ini kalau buat dosa, kita senyap, tak apalah, buat orang lain tak tahu, kalau pergi cerita nanti kantoi pula. Tapi orang dulu tak, atas dasar keimanan mereka kepada Allah, ya, manusia tak lepas daripada kesalahan, tapi mereka cepat-cepat datang bertemu dengan Nabi supaya dihukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tahu kalau tak dihukum di dunia, di akhirat lebih lagi sengsara. Silakan. Hukum rejam tadi macam mana maksudnya? Hukum rejam tadi, saya tak faham. Maknanya dia ditanam sehingga bahagian kita kata kepala, supaya dia tak bergerak, kan? Lalu direjam dengan batu sampai mati. Kita nampak macam kejam, sebenarnya dia tak kejam, kerana orang yang berzina tadi, dia dah berkahwin, dia sendiri yang menzalimi diri dia. Allah dah berikan yang halal pada dia, seorang suami ataupun suami berzina tadi dah ada isteri yang halal, dia masih nak memilih jalan yang haram. Kerana itu hukuman bagi mereka yang dah berkahwin itu lebih berat. Kita nampak macam Allah berat, memang berat, kerana mereka sendiri melakukan satu jenayah yang sangat berat, yang tak boleh diterima oleh akal. Kalau ada lagi manusia yang boleh menerima seorang isteri atau suami yang telah berzina, maka sebab itu Islam menghukumnya sebagai dayus, kerana perbuatan tersebut tak boleh diterima oleh akal yang sejahtera, akal yang waras. Sebab itu Islam menetapkan hukuman rejam. Namun ada para ulama yang mentakwilkan perkara ini, saya tak nak bahaskan lebih panjang lah benda ini, tapi rejamnya begitu kaedah dia, dengan batu sampai mati. Maknanya sampai mati. Dan pernah berlaku kepada Ma'iz, dia direjam. Saya cerita tadi tentang hadis Ma'iz. Dia datang minta Nabi supaya menghukumnya, lalu dia direjam. Bila dia direjam, pada waktu itu dia terlepas, dia lari, sakit sangat tak tahan, macam mana boleh terlepas, lalu dia lari. Sahabat tangkap dia, datang dan rejam kembali sehingga mati. Lalu perkara ini diketahui oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi marah kepada para sahabat, kenapa ditangkap kembali dan direjam Ma'iz? Mungkin dia menarik, dia pasti dengan sebab kesakitan yang dialaminya, mungkin dia akan menarik balik pengakuan dia. Sebab Ma'iz tadi sabit zina itu dengan pengakuan dia sendiri. Mungkin bila dah terlalu sakit, dia tak tahan, mungkin dia akan tarik balik pengakuannya.
tetapi kenapa kamu rejam juga Ma'iz tadi? Maka Nabi marah kepada para sahabat, dan para sahabat pun sendiri pada waktu itu tak tahu. Sebab mereka ingat bila rejam mesti rejam sampai mati. Wallahu a'lam. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang rejam ini, kenapa Islam syariatkan hukuman rejam ini kepada wanita atau lelaki yang dah berkahwin yang berzina, ada sebabnya. Tapi kalau hukuman lain kita tengok lebih kepada mendidik. Lelaki yang belum kahwin, wanita yang belum kahwin dah berzina, Islam hanya sebab. Sebab mungkin orang yang belum berkahwin, dia tidak ada pilihan, dia tak boleh nak kawal nafsu dia. Tetapi orang yang dah berkahwin, sekalipun dia bernafsu dan sebagainya, maka perlulah dia dilepaskan dengan cara yang halal. Dia dah ada isteri, dia dah ada suami. Kenapa perlu dipilih orang lain pula? Sebab itu hukumannya sangat berat. Itu rejam. Wallahu a'lam. Nak tahu tentang lebih detail kenapa, sebab dan sebagainya, boleh buka kitab yang ditulis oleh para ulama, antaranya Ibnu Qayyim, yang menceritakan bagi asbab-asbab kenapa hukuman Allah Subhanahu Wa Taala hudud ini begini-begini. Kenapa mencuri dipotong tangannya? Ada sebab-sebab dibahaskan di dalam kitab beliau. Kita hari ini cuma selitan semata-mata, yang kita fokus pada bab perundingan. Wallahu a'lam. Ya, kita nampak bahawa rejam ini macam zalim, tapi kita tak tengok hukuman-hukuman yang dilakukan oleh manusia-manusia umat-umat terdahulu yang lebih teruk, tetapi tidak dipertikaikan oleh manusia. Sedangkan itu tidak mendatangkan kebaikan pada dia, tak mendidik langsung kepada masyarakat yang melihat. Contoh kita kata hukuman-hukuman yang dilakukan dengan cara direjat elektrik, cara dimasukkan di dalam keranda yang ada paku dan sebagainya, disiat kulit dan sebagainya. Maka hukuman yang begini sebenarnya adalah lebih kejam. Rejam tadi mungkin 2-3 batu yang dibaling dengan batu yang kita kata keras tadi, 3-4 orang baling, 5-6 orang baling, mungkin akan menyebabkan kematian dia cepat. Tetapi kalau dilihat dengan hukuman-hukuman yang lain, maka lebih lagi dahsyat dan menyiksakan. Kita nak pilih mana? Hukuman dunia ataupun hukuman akhirat? Hukuman akhirat tidak ada siapa yang sanggup menanggung dan mampu untuk kita kata berdepan dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Jadi sakit di dunia lebih baik daripada kita kata sakit di akhirat. Kalau kita tengok syariat Nabi-Nabi terdahulu lebih berat lagi. Seperti mana syariat Nabi Musa alaihi salam, bagi mereka yang ingin bertaubat, melakukan dosa-dosa besar dan sebagainya, maka mereka hendaklah tak diterima taubat macam kita. Kita hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dosa bertaubat, maka ampun. Dosa yang dilakukan secara tersembunyi, maka tak dihukum. Sekalipun orang itu berzina, dia buat secara sembunyi, itu dia dengan Allah. Adapun yang dilaksanakan rejam, hudud dan sebagainya, sebab mereka sendiri yang minta kepada Nabi. Mereka sendiri datang mengaku kesalahan mereka, maka menunjukkan mereka sudah bersedia. Tapi kalau benda itu yang dilakukan secara tersembunyi, maka itu dia dengan Allah, kita tak boleh hukum. Tapi masih ramai yang takut dengan hukuman hudud. Sedangkan nak laksanakan hukuman hudud itu bukan senang prosedur dia. Perlukan saksi 4 orang. 4 orang pula, kalau daripada 4 tu 2 orang itu memang kaki merokok, kaki minum arak dan sebagainya contoh, maka tak diterima penyaksian mereka. Kerana syarat penyaksian itu mesti orang yang adil. Adil ini orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan dalam dosa kecil. Sebab itu syarat dia berat. Dan kita tengok di dalam sejarah sirah, kebanyakan hukuman hudud yang berlaku tidak ada langsung yang sabit melalui, hampir tiada yang sabit melalui penyaksian. Kebanyakan melalui pengakuan semata-mata. Semua datang mengaku. Dan berapa sangat kita kata dalam sirah kita belajar yang mana Nabi melaksanakan hukuman hudud? Tak banyak, sikit sangat. Hadis berkaitan Ma'iz, wanita yang mengandung tadi, hadis yang kita sebut tadi berkaitan dengan yang seorang lelaki anak pada Arab Badui berzina, tak banyak. Sangat sedikit dan benda itu terpencil. Tapi orang takut. Allah, kita berhenti seketika memberi laluan kepada azan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Yang lejam tu kan. Jadi jelas kan? Hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, hudud ini sebenarnya bukan untuk kita kata menghukum, dia lebih kepada mendidik. Cuma ada jenayah-jenayah yang tak boleh diterima oleh akal yang waras, seperti orang yang dah berkahwin lalu berzina. Dalam masyarakat kita sendiri pun kita rasa benda itu benda yang sangat jelek, benda yang sangat kita kata memalukan, tak boleh diterima oleh akal. Tapi hari ini yang berlaku ialah masyarakat, kita tengok bagaimana kehidupan barat, mereka boleh pula hidup dalam keadaan bertukar-tukar pasangan dan sebagainya. Balik kepada kita kata lebih teruk daripada orang-orang Arab jahiliah, lebih teruk daripada kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu kalau mereka meliwat-liwat, tapi mereka tak ada sampai nak menjual isteri mereka, bertukar-tukar pasangan dan sebagainya. Tapi hari ini yang berlaku pada sebahagian manusia akhir zaman ini lebih teruk daripada apa yang berlaku kepada kaum-kaum terdahulu. Tetapi sebab dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kita kata bala-bala yang Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan terlebih dahulu. Kalau ikut kita ni lebih teruk. Kalau kaum Nabi Lut tu macam mana yang Allah hancurkan mereka, kaum Nabi Thamud yang Allah hancurkan mereka, patutnya manusia yang ada hari ini yang melakukan benda-benda yang lebih teruk pada kaum terdahulu, maka hukumannya sepatutnya bala yang menimpa mereka lebih dahsyat. Tetapi Allah tangguhkan dengan sebab rahmat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi ahli ilmu di sini ialah para ulama di kalangan sahabat radhiyallahu anhu,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammal walidah wal ghanam faraddun 'alaika." Tentang hamba perempuan dan kambing tadi, ia akan dikembalikan kepadamu. Jadi kata Tuan Pengarang, maksud ahli ilmu dalam hadis ini merujuk pada para sahabat daripada kalangan orang-orang alim. Sahabat ni pun dia ada perbezaan dia punya dari segi kealiman mereka. Ada yang alim dalam bidang hadis, ada yang alim dalam bidang fiqah, ada yang alim dalam ilmu tafsir. Jadi mereka ni ada kelebihan-kelebihan berbeza. Seperti mana Muaz, Nabi SAW doakan pada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia didoakan dengan doa tersebut. Sebab itu Muaz ini terkenal dengan seorang yang alim dalam ilmu tafsir, dalam penafsiran Al-Quran dan sebagainya. Jadi maksud ahli ilmu ini ialah kalangan sahabat yang alim dalam ilmu. Kenyataan ini jelas menjadi dalil yang kukuh untuk tidak membenarkan rundingan yang dilakukan bagi menggugurkan hak Allah. Yang Nabi kata, adapun hamba wanita dan juga 100 ekor kambing itu akan dikembalikan kepada kamu, menunjukkan tak boleh rundingan dalam bab yang melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu hudud tadi, tak boleh. Kerana implikasi tindakan tersebut boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini dinyatakan dengan jelas oleh Al-Bukhari ketika memberikan tajuk hadis ini. Jadi perbuatan kalau membenarkan rundingan itu menyebabkan ia menjadi ibarat kita menghalalkan apa yang Allah haram. Kerana itu Imam Al-Bukhari menetapkan tajuk bab dia itu sendiri pun, dia kata dengan tajuk tidak boleh rundingan tadi ibarat mengharamkan apa yang halal, dinyatakan dalam kitab beliau. Imam Bukhari ini dalam meletakkan hadis, tajuk itu bila kita baca kita dah boleh faham apa yang nak dibahaskan dalam hadis yang diletakkan oleh beliau dalam kitab Sahih Bukhari itu. Selain zina, hukum ini juga diqiyaskan kepada semua hukuman hudud yang lain yang biasanya disenaraikan sebagai hak Allah. Jadi selain pada zina, bukan dalam hadis ini cerita pasal zina, bukan bermakna selain pada zina boleh runding, tak. Semua hukum hudud yang sama seperti zina merupakan hukuman hudud, maka tidak dibolehkan, tidak dibenarkan rundingan. Tidak sah rundingan yang menggugurkan hukuman hudud. Contohnya hukum hudud kesalahan mencuri dan tuduh zina, iaitu qazaf, walaupun kedua-duanya turut membabitkan hak manusia. Jadi dalam hukuman curi itu dia hukuman hudud, tapi kita tengok dalam bab mencuri, selagi mana perkara tersebut belum dibawa kepada hakim. Contoh dia mencuri kantoi dengan tuan punya barang, dan tuan barang kata aku halalkan pada kamu, atau kamu bagi balik barang itu, dia pun bagi balik, maka dari segi hukum Islam dia tak dikenakan hukuman hudud, sebab dimaafkan sebelum perkara ini dibawa kepada hakim. Walaupun dia hudud, asalnya curi. Tapi kalau dia dah mencuri, orang itu dah report, tiba-tiba sabit orang ini mencuri, makna dah dibawa kepada pihak berkuasa, pada hakim, maka pada waktu itu dah tak boleh ditarik balik dah, maka kena hukuman potong tangan. Jadi dalam satu konteks kita nampak mencuri dan qazaf ini macam hak manusia, tapi sebenarnya dia adalah hak hudud, maknanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga, bila dah sabit, dah dibawa kepada hakim, maka dah tak boleh berunding, tak boleh buat rundingan dah. Tapi kalau sebelum disampai pada hakim, tuan yang barang tadi memaafkan, maka tidak ada masalah. Contoh orang tu curi, kita dapat tangkap dia, memang dia mencuri barang kita, dan barang yang dicuri lebih daripada kadar nisab. Dia ada nisab barang yang dicuri, kadar dia berat banyak mana nilai dia. Takkanlah curi coki-coki satu dekat kedai nak kena potong tangan, tak. Itu dia jadi takzir, sebab nilai barang yang dicuri itu tak sampai pada kadar nisab yang dimestikan untuk dijatuhkan hudud. Ini kalau kita belajar dalam fiqhul uqubat, fiqh berkaitan dengan hukuman. Ini kalau tuan-tuan berminat nak belajar, tapi sebab kita tak aplikasikan benda ni dalam masyarakat kita, kita tak boleh nak laksanakan hukuman hudud. Jadi sebab tu tak belajar sangat bab ni, jadi tak tahu apa yang berlaku. Yang kita tahu hudud potong tangan, curi potong tangan. Sedangkan nak potong tangan itu pun syarat dia banyak. Sebab tu saya kata hudud ini mendidik sebenarnya, bukan nak menghukum.
Ini kerana hak Allah lebih utama dan hak manusia adalah kedua hak ini perlu mengikut hak Allah, dan kerana itu tidak diambil kira oleh syarak. Walaupun dalam mencuri itu sebelum sampai pada hakim kita kata itu adalah hak manusia, boleh dimaafkan. Tapi bila dah sampai kepada hakim, walaupun dalam itu ada hak manusia, dalam masa sama dia ada hak Allah juga, maka mana kita nak utamakan? Hak Allah. Contoh kita ni sibuk sangat kerja ni, tuan kita bagi kerja banyak sampai tak sempat sembahyang. Boleh kita tinggal sembahyang alasan tuan kita bagi kerja sampai tak boleh nak sembahyang? Tak boleh. Kerana kerja itu hak manusia, kita dengan majikan. Tapi solat itu adalah hak Allah. Dalam keadaan macam mana pun tetap kita kena solat. Cuma sembahyang tadi luas waktu dia. Jangan pula kita kata kena utamakan hak Allah. Tengah-tengah meeting 1:30 orang azan, kita pun keluar macam tu je. Majikan tanya nak pergi mana? Aku nak jaga hak Allah lebih utama pada hak kamu. Tak, bukan macam tu. Jangan salah faham pula. Maknanya sembahyang tadi luah waktu dia. Kalau pada waktu itu ada meeting yang penting dan sebagainya, maka silakan. Habis meeting, keluar sembahyang lah. Yang jangan buat, jangan tak sembahyang langsung je. Itu bila melibatkan hak manusia dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga jika seseorang berunding dengan saksi supaya saksi tersebut tidak tampil memberikan keterangannya dalam kes yang akan menyebabkan dia dihukum. Melalui rundingan tersebut, dia membayar saksi sejumlah wang. Ini kerana keterangan tersebut adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bab saksi juga tak boleh kita berunding. Contoh dia ini adalah saksi kepada satu-satu jenayah ataupun satu-satu akad. Kita nak sembunyikan jenayah. Contoh dia ni adalah saksi kepada rasuah kita. Kita sebut rasuah sebab benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Daripada orang atas sampai orang bawah, benda ni tak boleh nak dielakkan. Jadi rasuah, kantoi kita ni rasuah, dia ni saksi. Lalu pihak mahkamah nak panggil dia untuk menjadi saksi kepada kes rasuah kita. Kita pun hulur dia sendiri buat rundingan. Aku bayar pada kau banyak ni sekian-sekian, kau tak payahlah jadi saksi. Kau gugurkan hak ni, kau kata kau tersilap dan sebagainya, kita pun nak bayar dia. Sebenarnya itu rasuah lah, kita katakan sebagai rundingan. Boleh tak? Tak dibenarkan. Sebab kerana dengan perbuatan tersebut menggugurkan hak Allah. Penyaksian ke atas suatu jenayah dan sebagainya merupakan hak Allah. Allah sendiri yang memerintahkan supaya kita menjadi saksi. Tiba-tiba kita nak buat rundingan perkara tersebut dengan membayar kepada saksi untuk tujuan nak tutup penyaksian dia. Boleh tak? Tak boleh. Hukumnya tidak sah rundingan itu. Bagi juga dia jadi rasuah. Orang yang bagi pun berdosa, orang yang terima pun berdosa dan haram perbuatan tersebut. Silakan. Sekarang ni dia kes yang tadi rasuah tu berkumpulan. Okey, rasuah berkumpulan. Rasuah berkumpulan. Salah seorang pemerintah mengambil seorang yang berkumpulan tu menjadi saksi bagi yang lain. Tapi dia buat sama juga. Dia terlepas. Dia tak dikenakan lah. Dengan sebab dia sudi menjadi saksi. Kepada pemerintah. Maknanya dia sudi menjadi saksi. Tapi dia buat juga. Dia buat juga. Cuma dia terlepas sebab dia sudi jadi saksi. Maka dari segi hukum dia berdosa. Sebab melakukan rasuah tadi tetap ada berdosa. Tapi dengan sebab dia bertaubat dan dia sudi menjadi saksi itu contoh, maka itu adalah perbuatan yang dipuji. Kita jangan pula sebab dia makan rasuah dia jadi saksi dia tak boleh terima. Tapi kalau betul penyaksian dia tadi kita kata memang betul, ada bukti-bukti yang dibawa, bukan sekadar penyaksian dari segi dia melihat dengan mata, mana ada transaksi yang dibatangkan bukti dan sebagainya, maka kita terima penyaksian dia pada hari ini. Sebab nak cari orang yang adil susah. Maka kita lihat kepada zahir je. Kalau orang itu tak buat dosa besar, orang itu sembahyang dan sebagainya, kita hukum dia sebagai boleh. Dan penyaksian ini pada hari ini juga boleh diterima melalui bukti-bukti yang lain. Kalau transaksi hari ini kan banyak penyaksian kita bukan sekadar daripada individu, bahkan daripada dokumen-dokumen tertentu, maknanya dibuktikan sahih, maka penyaksian dia diterima. Maka orang itu berdosa sebab dia juga melakukan rasuah itu. Namun penyaksian dia itu kita kata itu adalah perbuatan yang baik kerana dia tidak menyembunyikan penyaksian itu. Cuma sepatutnya dia kena hukum jugalah. Mungkin hukuman dia lebih ringan dengan sebab kita anggap itu sebagai penyesalan dia. Sebab rasuah ini dia hukuman ta'zir. Maka atas pemerintah. Pemerintah tengok, oh dia ni dah bertaubat, tak nak hukum dia, boleh. Cuma dia kena bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan
nasuha, tak ulang balik. Itu je. Tak ada masalah. Boleh. Allah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan penyaksian itu kerana Allah Taala semata-mata. Jadi Allah suruh sempurnakan penyaksian, mana tak boleh sembunyi, tak boleh buat rundingan dan sebagainya. Firman Allah lagi, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah. Jadi saksi ini benda yang mesti kena ditunaikan. Kalau orang itu terlibat, jangan dia sembunyikan. Kerana berdosa perbuatan dia menyembunyikan saksi, menyebabkan orang lain menerima mudarat. Kadang-kadang takut kena ubud dan sebagainya. Tapi kalau dah mengancam nyawa, dia rasa dia tak mampu, itu lainlah keadaan darurat. Sebarang rundingan bagi menggugurkan hak ini adalah tidak sah. Orang yang menerima wang ini perlu mengembalikannya kerana wang tersebut bukan haknya dan diperolehi dengan cara yang salah. Malah perbuatan ini adalah salah, iaitu perbuatan fasik, dan boleh menyebabkan keterangan yang ditolak oleh hakim jika dia mengetahuinya. Maka perbuatan menerima wang rundingan itu untuk menggugurkan saksi dianggap sebagai perbuatan yang haram. Kalau bahasa mudah kita kata rasuah lah. Maka wang itu perlu dikembalikan, tak boleh dia ambil kerana haram, bukan miliknya. Kalau dibuat juga, maka orang itu dianggap fasik. Bila fasik, maka penyaksiannya ditolak. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita semua, untuk sama-sama kita beramal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita cakap kumpulan kan. Ada satu grup ni dia ambil rasuah. Datang ambil rasuah, dia bagi-bagi. Tapi salah seorang dia tak nak, dia dipaksa suruh ambil. Kalau tak besar tindakan dia, ada naik ke pakar ke ataupun dia dipinggirkan ke kan. Dia terpaksa ambil, tapi dia tak rela duit tu dia ambil, dia makan tinggi, dia bagi kat mana-mana ke, boleh ke Ustaz? Bagi dekat mananya rumah kebajikan dan sebagainya. Kebajikan ke apa ke, daripada duit tu dia buang. Okay. Kalau kita kata itu satu-satunya mata pencarian ni, maknanya dia tak ada kemahiran lain lah. Kemahiran itu je yang ada. Kalau dia kena buang kerja, maknanya dia tak ada kerja, dia tak kerti nak buat benda lain. Itu satu-satu jalan penyelesaian dia. Maka pada waktu kita anggap sebagai keadaan tersepit, mana dia ni keadaan terpaksa. Jadi dia terima bukan untuk diri dia, dia ambil duit tersebut, contoh dia bagi kepada rumah kebajikan, kepada anak yatim dan sebagainya, maka dibolehkan dan wajib ke atas dia bila sambil benda ini, contoh kantoi, dia wajib menjadi saksi. Dari segi hukum dia wajib menjadi saksi. Maka boleh. Tapi wang tersebut jangan diambil. Walaupun dia kena paksa, tapi wang tersebut jangan diambil, dia boleh salurkan kepada saluran yang lain. Sebab duit itu haram bagi pihak dia saja. Adapun bagi orang lain, contoh untuk kebajikan dan sebagainya, maka duit itu halal. Sama juga dengan hasil-hasil wang yang dapat daripada punca-punca yang haram. Contoh duit yang kita rampas daripada judi, arak dan sebagainya. Kata para ulama kontemporer, jangan dibuang duit tersebut, jangan dihapuskan. Walaupun menurut mazhab Syafi'i, pendapatan yang haram, semua yang haram, bila orang itu dah bertaubat, harta dia semua perlu dilupuskan. Tapi ulama kontemporer kata tak, jangan dilupuskan, kerana Islam melarang kita mensia-siakan harta. Haram itu hanya bagi pihak kita, adapun dia halal bagi fakir, miskin, kebajikan dan sebagainya. Maka kita salurkan untuk pembangunan, untuk kerajaan dan sebagainya, boleh buat jalan raya dan infrastruktur, maka dibolehkan, tak ada masalah. Wallah.